saya tidak nak mengulas tentang kesalahan salah faham tentang definisi tawasul di kalangan ramai orang, termasuk yang ada dalam kamus dewan, ya, salah bila dia lebih memilih kepada saya ingat ini sebabnya ialah kerana pada tahun 80-an 90-an, ya, bila datangnya semangat Islam, ya, munculnya gerakan-gerakan Islam. Jadi mereka ini terpengaruh juga, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai tajdid, ya, pembaharuan dalam Islam, ya. Jadi termasuk juga, ya, fahaman-fahaman yang berkait dengan tawasul ini maka difahami dengan secara berat sebelah. Memang kita tidak nafikan, ya, bahawa berlakunya perselisihan pandangan di kalangan ulama. Tapi sepatutnya ianya tidak berat sebelah. Tidak ambil satu pandangan saja, tapi pandangan yang lain dibiarkan, ya, tidak diambil, ya, ataupun dianggap tidak muktabar. Padahal itulah yang muktabar. Bahkan saya sebutkan, ya, bahawa orang pertama yang mempertikaikan sebab apa berlaku khilaf, padahal sebelumnya tidak ada khilaf. Ini disebut oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Syifa As-Saqam fi Ziyarah Khairil Anam. Jadi beliau menyebut, ya, muka surat 4 itu, i'lam annahu yajuz, ya. Saya bacakan terjemahan sajalah. Ketahuilah bahawa harus dan elok bertawasul, istighasah dan memohon syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Keharusan dan keelokannya adalah termasuk perkara-perkara yang sudah maklum, semua orang tahu, ya, bagi setiap orang yang beragama sudah diketahui termasuk daripada perbuatan para nabi dan rasul, ya, sejarah para salafus salih, para ulama dan masyarakat umum Islam semua tahu. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya daripada kalangan para penganut agama-agama, lebih umum lagi, ya, bukan orang Islam saja, penganut agama-agama mahupun didengari seumpama itu dalam mana-mana zaman, ya, tidak ada yang ingkar dan tidak pernah didengari ada orang ingkar, sehinggalah datang Ibnu Taimiyah. Ini yang disebut oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah tokoh besar yang disebut oleh ramai ulama dia mencapai tahap mujtahid. Cuma dia tidak buat mazhab sendirilah. Dia masih lagi sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Jadi sehinggalah datang Ibnu Taimiyah, lalu dia membincangkannya dengan satu perbincangan yang mengelirukan golongan yang daif lagi bodoh, ya, dan membuat pembaharuan yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya daripada mana-mana zaman. Ya, dan inilah yang saya sebut tadi, orang ingat dia sebagai tajdid, padahal dia bukan tajdid. Dia hanya membawa satu kefahaman yang dia faham, ya, sedangkan kefahaman itu menyalahi, ya, jumhur ulama sebelumnya. Sebab itu dia telah mengkritik kisah yang diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa beliau berkata kepada Khalifah Mansur, ya, tentang cara ziarah, ya, mohonlah syafaat dengannya. Imam Malik sendiri, ya, meminta kepada Khalifah Mansur supaya mohonlah syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami telah pun terangkan kesahihannya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, ya, kita tetap bertarahum dengan beliau kerana beliau memang tokoh besar, ilmunya tidak dinafikan, tapi bukan bermakna, ya, semua masalah yang dia bawa itu betul belaka. Ya. Bahkan, ya, yang menjadi kekeliruan pada masa ini adalah datang daripada pemikiran-pemikiran beliau yang syaz ini, yang bermasalah ini. Justru itu kami masukkan soal istighasah dalam kitab ini kerana dia turut membincangkannya bersama soal ziarah. Jadi ini perkara-perkara yang dibincangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, tawasul, istighasah tentang ziarah ini. Jadi sebab itu dijawab balik oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab beliau Syifa As-Saqam, dan beliau mengingatkan, memadailah kamu, ini bagimu bahawa pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap istighasah dan tawasul itu merupakan satu pandangan yang belum pernah diucapkan oleh seorang alim pun sebelumnya, ya, sehinggalah ia menjadi misal buruk di kalangan umat Islam disebabkan olehnya. Jadi selepas daripada sebelum itu tidak ada khilaf, tetapi selepas daripada itu mula dikatakan tawasul, istighasah ini khilaf. Ini bahkan disebut oleh Imam Hasan Al-Banna dalam Usul Al-Ishrin, dia kata, dan berdoa apabila disertai dengan tawasul kepada Allah dengan seseorang dari makhluknya adalah khilaf far'i, fikhi. Bila far'i ini fikhi lah, fiqh saja, bukan masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ya.
dalam cara berdoa dan bukan merupakan masalah-masalah akidah. Jadi kenapa orang Wahabi ni, muka surat yang 5 saya cuba cepat. Kenapa orang Wahabi ni dia pertikaikan tawasul dengan istighosah dan dianggapnya sebagai syirik. Bahkan sampai ke hari ini memang tak kereda lah, benda ni tidak kereda. Ini macam dia punya trigger, dia picu dia. Yang menjadi teras dalam fahaman Wahabi. Jadi sebab apa? Sebab yang menjadi masalah mereka ini, mereka menyangka umat Islam seperti Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka sangka ni umat Islam ni semua ni macam Mu'tazilah dan Qadariyah. Sebab apa? Qadariyah, Mu'tazilah ni dia mempercayai sesuatu benda boleh memberi kesan manfaat atau mudarat dengan kudrat atau kuasa yang diletakkan oleh Allah padanya. Jadi orang Mu'tazilah ni dia percaya bahawa manusia ni telah diberikan kudrat oleh Allah. Jadi dia bertanggungjawab terhadap diri dia, sama ada dia nak melakukan ketaatan, maksiat, maka semua itu adalah atas kemampuan diri dia, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia secara istiqlal, berasingan, tidak ada lagi pengaruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Kita tidak boleh meyakini bahawa Allah Taala memberikan kuasa kepada makhluknya, dan dengan kuasa itu dia mampu untuk memberi kesan manfaat ataupun mudarat kepada yang lain. Jadi itu bukannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kena faham. Sebab itu wajib setiap Muslim ini dia mempelajari dan memahami sifat 20. Sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya sunat. Bukan sunat, dia wajib. Kalau dia tak tahu tentang sifat Allah Taala ni, dia berdosa. Jadi sebab itu wajib dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah Taala. Dia wajib tahu apa itu kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang menjadi masalah. Dia ingat kita ni macam Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Jadi menurut fahaman mereka itu, sesuatu benda itu boleh memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya tanpa ada lagi campur tangan daripada Allah. Walhal i'tiqad kaum Mu'tazilah Qadariyah ini adalah sesat, dan dianggap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Maknanya Allah Taala bagi kuasa, jadi seolah-olah ada kuasa lain daripada selain kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun yang perlu kita faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila kita sudah mengenal sifat-sifat Allah yang wajib setiap Muslim tahu, tiada unsur syirik yang akan berlaku kerana semua umat Islam wajib meyakini bahawa yang berkuasa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Semua benda atau makhluk tiada kuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat melainkan Allah jua yang memberikannya di sisi makhluk. Di sisi makhluk indahu, atau benda tersebut berdasarkan hukum adat. Berdasarkan hukum adat, seperti pisau boleh memotong, itu hukum adat. Maknanya secara adatnya dia memotong, tapi yang sebenarnya memotong ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya tertakluk atas izin yang berlaku. Boleh jadi nak potong tak boleh potong, walaupun setajam mana tapi tidak boleh potong. Memotong pisau itu, walaupun dia tajam tapi tidak boleh memotong. Ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang kita maklum. Jadi benda-benda yang secara hukum adat itu mesti kita faham bahawa ianya adalah sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas kuasa atau kudrat yang ada pada makhluk yang disebutnya dalam kitab akidah itu sebagai al-qudrah al-hadithah, kudrat yang baharu, ataupun al-quwah al-muda'ah, kekuatan yang Allah berikan itu, macam pisau tadi boleh memotong, itu ialah kudrah hadithah ataupun al-quwah muda'ah.
ataupun makanan boleh mengenyangkan, ataupun ubat boleh menyembuhkan penyakit. Ini adalah kudrat yang Allah Ta'ala berikan, tidak dapat memberi apa-apa kesan. Sebenarnya dia tidak ada boleh memberi kesan apa-apa, melainkan Allah Ta'ala yang menciptakan kesan tersebut di sisinya, indahu, di sisinya, bukan dengan melaluinya, indaha, la biha. Jadi yang memberi kesan itu, manfaat dan mudarat, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ia berlaku di sisinya, sesuatu yang saya sebutkan tadi itu, ya, secara hukum adat sahaja. La biha, bukannya dengan melalui, maknanya diberikan kekuatan itu secara berasingan, maka tidak ada lagi campur tangan daripada Allah, bukan begitu. Ya? Justru tawasul dan istighasah hanyalah sejenis usaha yang diharuskan. Jadi ini termasuk dalam bab al-kasbu, usaha. Ya? Jadi ini adalah akidah asas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita perlu maklum apabila kita bertawasul, beristighasah. Ya, bukannya orang yang kita jadikan tawasul dan istighasah itu ia boleh memberi manfaat dan mudarat. Jangan. Kalau ada yang iktikad begitu, maknanya dia belum lepas syarat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena belajar fardu ain dahulu. Ya, kena belajar fardu ain, maknanya belum lepas lagi. Ya, dia punya akidah dia ni, dia tak faham, ya, bahawa yang boleh memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik.